Penciptaan alam semesta sentiasa memberi inspirasi kepada kita dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Keluasan alam semesta serta kepelbagaian jasad angkasa di luar angkasa lepas mengingatkan kita kepada kebesaran ilahi. Betapa luasnya alam semesta ini tidak terjangkau akal fikiran kita. Kita akan menyelusuri saat di mana bumi terbentuk 4.6 bilion tahun yang lalu dan merungkai persoalan dunia Islam mengenai pembentukan bumi. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Petikan ayat yang berkaitan dengan penciptaan berlaku disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahawa langit dan bumi telah digabungkan menjadi satu sebelum kami pisahkan antara keduanya. Selepas dentuman besar ini, Allah berpaling ke langit dan ia telah menjadi seperti asap. Allah berkata kepadanya dan kepada bumi, berkumpullah, sama ada dengan suka hati atau terpaksa. Mereka berkata, kami datang bersama-sama dengan ketaatan. Oleh itu, unsur-unsur dan apa yang akan menjadi planet dan bintang mulai menyejuk, bersatu dan mulai membentuk mengikut hukum semula jadi yang Allah tetapkan di dalam alam semesta. Allah menciptakan matahari, bulan dan planet-planet, masing-masing dengan laluan atau orbit masing-masing. Dialah yang menciptakan malam dan siang, dan matahari dan bulan. Semuanya beredar bersama-sama masing-masing dalam peredarannya. Al-Quran menyatakan bahawa Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ayat-ayat yang menyebut 6 hari menggunakan perkataan Arab yom. Perkataan ini muncul beberapa kali dalam Al-Quran, masing-masing menunjukkan ukuran masa yang berbeza. Dalam satu kes, sukatan sehari disamakan dengan 50,000 tahun. Sedangkan ayat lain menyatakan bahawa sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Oleh itu, perkataan yom seperti yang difahami dalam Al-Quran sebagai satu jangka masa yang panjang, satu era atau eon. Oleh itu, umat Islam mentafsirkan perihal penciptaan 6 hari sebagai 6 tempoh atau eon yang berbeza. Tempoh-tempoh ini tidak ditarifkan dengan tepat. Begitu juga perkembangan khusus yang berlaku dalam setiap tempoh. Kisah penciptaan Al-Quran adalah selaras dengan pemikiran saintifik moden tentang perkembangan alam semesta dan kehidupan di bumi. Orang Islam mengakui bahawa kehidupan berkembang dalam jangka masa yang panjang, tetapi melihat kuasa Allah di sebalik itu semua. Al-Quran menerangkan bahawa Allah menjadikan dari air setiap yang hidup. Ayat yang lain menerangkan bagaimana Allah menciptakan tiap-tiap binatang dari air. Di antaranya ada yang merayap di atas perutnya, ada yang berjalan dengan 2 kaki dan ada yang berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat-ayat ini menyokong teori saintifik bahawa kehidupan bermula di lautan bumi. Tetapi bagaimana dengan penciptaan manusia pula? Dari segi aspek penciptaan Adam dan Hawa, walaupun Islam mengiktiraf idea umum tentang perkembangan kehidupan secara berperingkat-peringkat, dalam jangka masa tertentu, manusia dianggap sebagai ciptaan yang istimewa. Islam mengajar bahawa manusia adalah bentuk kehidupan yang unik yang dicipta oleh Allah SWT dengan cara yang teristimewa, dengan anugerah dan kebolehan yang unik tidak seperti yang lain, jiwa dan hati nurani, pengetahuan dan kehendak bebas. Pendek kata, orang Islam tidak mempercayai bahawa manusia berevolusi daripada beruk. Kehidupan manusia bermula dengan penciptaan 2 orang, lelaki dan perempuan bernama Adam dan Hawa. Daripada 2 individu ini, generasi manusia telah mendiami bumi. Dari segi sains, pembentukan planet kita kekal sebagai misteri saintifik. Walau bagaimanapun, teori yang diterima secara meluas ialah bumi terbentuk sekitar 4.6 bilion tahun yang lalu daripada awan debu dan gas yang sangat besar mengelilingi matahari muda. Selama berjuta-juta tahun, ia menjadi lebih besar hasil pelanggaran yang tidak terkira banyaknya antara debuan zarah, asteroid dan planet lain yang sedang berkembang, termasuk satu hentaman gergasi yang meletupkan sejumlah batu, gas dan debuan ke angkasa untuk proses pembentukan bulan.
Jadi bagaimana rupa bumi muda kita selepas peristiwa mega ini? Biar astrolab bawa anda kembali ke hari-hari pertama. Detik-detik terawal pembentukannya sementara kita meneroka planet kita bermula pada 4.6 bilion tahun yang lalu. Pada permulaannya, bumi hanyalah satu daripada 100 atau lebih planet baru yang mengorbit matahari muda. Tidak dapat dikenali daripada bentuk modennya. Ia akan menjadi sangat panas sampai ke tahap bahawa planet itu diliputi lautan magma cair. Pada mulanya, bumi akan kelihatan seperti pemandangan taman-taman neraka. Berbola lahar penyejuk yang hangus dan toksik, tempat yang mustahil untuk hidupan wujud. Tempoh yang mencemaskan dalam sejarah bumi ini adalah permulaan masa yang dipanggil Eon Hadean, yang berkisar antara 4.6 bilion hingga 4 bilion tahun yang lalu. Nama Hadean sangat sesuai untuk bumi yang kelihatan seperti lubang-lubang neraka ini kerana ia merujuk suasana panas dan menakutkan pada era ini. Pada masa yang mengerikan ini, apabila planet kita yang baru lahir menjadi sejuk, ia digegarkan oleh aktiviti seismik global, bahan radioaktif dan pelanggaran dengan objek lain dalam sistem suria terawal. Sekumpulan meteor berterusan mengebum permukaan bumi, menjadi kawah-kawah dan gunung berapi yang sentiasa mengganas. Tetapi ia adalah pelanggaran besar yang berlaku mungkin 100 juta tahun atau lebih selepas pembentukan sistem suria yang mengubah planet muda kita selama-lamanya. Peristiwa ganas yang mencipta satu-satunya sahabat bumi, iaitu bulan. Para saintis berpendapat bahawa sekitar 4.5 bilion tahun yang dahulu, sebuah protoplanet seukuran marikh bernama Theia hanyut ke laluan bumi, melanda planet muda kita dengan sekilas pandangan, menghambur berbilion tan serpihan campuran batu cair panas dan gas ke angkasa. Bahan yang dikeluarkan mula mengorbit planet kita. Gumpalan gas, debuan dan batu bertembung dan melekat bersama. Dan mungkin dalam masa beberapa ribu tahun, ia bergabung menjadi bentuk sfera. Kemusnahan dahsyat ini melahirkan bulan. Bulan muda itu sangat panas sehingga kelihatan seperti dunia cair yang tergantung di atas bumi. Ia akan terbentuk lebih dekat daripada hari ini, mungkin sebanyak 17 kali lebih dekat, menjadikannya kelihatan sangat besar kerana ia menguasai langit zaman awal. Mana-mana jasa angkasa antara bumi atau bulan yang hampir dekat akan menyebabkan graviti menarik serpihan kembali dan bulan tidak akan pernah wujud. Berjuta-juta tahun selepas impak bulan mega ini, bumi masih menjadi planet yang sangat berbeza daripada dunia yang kita lihat hari ini, di mana bumi pada masa kini mempunyai lautan kehidupan yang membawa air mengalir merentasi sebahagian besar permukaan panasnya. Planet muda kita masih menyejuk dan membentuk kerak pepejal yang pertama. Bulan perlahan-lahan menjadi objek kelabu yang dikenali seperti yang kita lihat pada hari ini. Walaupun masih mendominasi langit dengan kehadirannya yang besar dan letusan gunung berapi yang kerap memuntahkan gas termasuk wap air dan karbon dioksida ke atmosfera di sekeliling bumi. Tetapi masa pemusnahan dan penciptaan yang hebat ini belum berakhir. Kerana menjelang akhir Eon Hadean, bumi dan bulan telah dilontar dengan lebih banyak objek semasa tempoh yang dipanggil Late Heavy Bombardment. Sekitar 4 bilion tahun yang lalu, hujan batu meteor berapi turun dari langit. Serpihan yang tinggal dari pembentukan sistem suria berlanggar dengan ganas dengan bumi muda berulang kali. Tetapi daripada semua kemusnahan ini, sesuatu yang luar biasa mungkin telah disampaikan. Kerana serpihan yang jatuh ini membawa sumber air yang sangat penting. Ramai saintis percaya bahawa komet dan asteroid yang menghempas ke bumi dan planet yang lain mengandungi sejumlah besar air dalam mineral mereka yang diperlukan untuk penciptaan kehidupan. Kemungkinan hanya terdapat sejumlah kecil air dalam setiap meteorit, tetapi ketika mereka mengebum bumi selama lebih daripada 20 juta tahun, mungkin sehingga 200 juta tahun, lopak air mula mengumpul. Kemudian apabila planet purba itu beralih daripada panas dan mengerikan kepada suhu yang sama kita lihat hari ini, wap air menyejat, membentuk kolam, tasik dan akhirnya seluruh lautan, membolehkan kehidupan primitif masa hadapan berkembang. Air yang sama ini adalah air yang kita minum hari ini.
Sebahagian daripadanya mungkin telah dihantar kepada kita menerusi komet purba dan asteroid berbilion tahun dahulu. Tidak mungkin kehidupan boleh terbentuk dalam keadaan yang sangat tidak menentu di Ion Hadean. Jika kehidupan telah mula terbentuk pada masa ini, kemungkinan besar ia akan dimusnahkan berulang kali sehingga keadaan optimum tersedia bagi kehidupan membiak sempurna. Kisah hidup mungkin bermula pada masa itu selepas Ion Hadean, zaman yang dipanggil Archean. Walau bagaimanapun, ada kemungkinan bahawa blok binaan yang asas yang diperlukan untuk hidup telah terbentuk pada satu ketika dalam tempoh ngeri ini. Bermakna asal-usul semua makhluk hidup mungkin bermula pada zaman kebakaran dan kemusnahan, tetapi juga zaman penciptaan yang epik. Tiada siapa yang pernah melihat pembentukan alam semesta ini. Tiada siapa yang pernah melihat pembentukan bumi. Kesemua ini adalah kajian sains, menambahkan lagi wawasan kita terhadap keagungan Allah yang Maha Kuasa. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.